Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, selamat malam. Datuk Seri Pengerusi, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat, khususnya YB Parit Bunta, YB Sepang, YB Pokok Sena, YB Parit Sulong, YB Ampang, YB Kuala Nerus, YB Kota Raja, YB Jerlun, Dungun, Temerloh, Hulu Langat yang menyentuh perkara-perkara berkaitan dengan hal ehwal Islam dan agensi-agensi di bawah tanggungjawab Menteri dan saya dalam perbahasan bajet 2016 di adakah seputih dia masuk dalam? Minta maaf, seputih. Ada. Minta maaf, seputih. Yang berhormat seputih. Yang berhormat. Terima kasih. Yang berhormat. Kapal ada ke? Soal permata? Terima kasih. Saya duduk. Ada ke tak ada? Saya nak. Sila hormat. Ini sesi saya. Itu yang saya nak tanya dulu. Sila hormat. Tak payah saya tanya dulu. Duduk. Ada ke tak ada? Duduk. Saya baru mula. Saya nak kepastian sebab kapal tak disebut. Saya baru mula. Saya duduk tahu dulu. kapal tak disebut. Duduk. Faham dulu. Faham soalan saya? Okey. Ya Muhammad, kenapa kita berkelakuan begini Muhammad? Itulah. Ya. Tak masuk yang Muhammad Balin, tak masuk. Sila. Terima kasih kepada semua yang berhormat. Saya sebenarnya bila ramai yang membangkitkan hal ehwal Islam, termasuk yang berhormat seputih, maknanya saya kira isu berkaitan dengan agama Islam ni masih terpatri padu dalam perlembagaan kita sebagai perkara tiga, agama persekutuan. Bagi memudahkan pergulungan, saya ingin menjawab berdasarkan isu-isu dibangkitkan mengikut jabatan-jabatan dan agensi-agensi berikut. Yang pertama, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam, JAPIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, JKSM, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, TV Al-Hijrah, Jauhar, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Saya mulakan terlebih dahulu, Datuk Pengerusi, berhubung dengan isu YAPIM. Walaupun sebenarnya YAPIM ini tidak ada di dalam peruntukan bajet 2016, tetapi kerana isu ini sudah terlalu banyak andaian yang dibangkitkan oleh yang berhormat Pokok Sena dan juga Sepang, saya rasa perlu untuk kita berikan penjelasan secara holistik supaya andaian-andaian ini dapat kita jernihkan. Kerana saya ingin berkongsi suratul Hujurat ayat 12 kepada yang berhormat Sepang dan juga Pokok Sena. Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mudah membuat prasangka dan andaian, kerana sesungguhnya sebahagian besar daripada andaian itu adalah dosa. Maknanya tak betul. Okey, saya mulakan dengan isu yang dibangkitkan oleh Pokok Sena dan juga yang berhormat Sepang berkenaan dengan bagaimana menteri memantau YAPIM sehinggakan 2 orang pegawai tinggi dapat allowance melebihi RM80,000. Okay, pertama sekali, untuk menjawab persoalan ni, kita kena faham siapa dan apa sebenarnya YAPIM, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. YAPIM sebenarnya bukan badan kerajaan. Minta saya baru mula. Macam mana saya nak jelas? Saya nak betulkan Macam mana saya nak jelaskan? Yang berhormat Sepang duduk. Ya Muhammad, Nanti saya benarkan. Saya benarkan. Saya benarkan. Lepas ni saya benarkan. Sekejap. Tak ada, lepas ni saya benarkan. Biar saya jawab, lepas ni saya benarkan. Yang berhormat orang yang berilmu kan? Orang berilmu. Okey, duduk. Saya tak bangkitkan isu YAPIM. Tak apa. Ya. Okey, pertama sekali saya nak terangkan di sini bahawa YAPIM bukan badan kerajaan. YAPIM adalah sebuah perbadanan yang tertakluk kepada Surat Ikatan Amanah. Surat Ikatan Amanah ataupun Trust Deed yang berdaftar di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952 yang selepas ini saya akan rujuk sebagai Surat Ikatan YAPIM. Kenapa saya sebutkan sedemikian? Kerana pertama, YAPIM tidak mendapat apa-apa bantuan geran daripada kerajaan, tidak ada dalam bajet. Yang kedua, YAPIM sebagai organisasi yang bebas, semuanya terikat kepada Surat Ikatan Amanah. Kalau mengikut Akta Pemegang Amanah, maknanya kalau satu yayasan, dia mengikat dan dia mencorakkan, bagaimana dia mencorakkan trust deed-nya ataupun surat ikatan amanah, dia akan merupakan satu dokumen yang mutlak sifatnya. Sebab itulah dalam trust deed YAPIM ini disebutkan, dengan izin Datuk Pengerusi, all disputes, doubts and any implication in respect of any provision of this deed
shall be decided by the foundation whose decision shall be final. Maknanya YAPIM tidak terikat dengan aturan kerajaan, dan dia terikat kepada trust deed. Yang keduanya, kita harus faham bahawa apa sebenarnya yang terkandung di dalam trust deed dari segi objektif. Ramai orang bila tengok YAPIM, hari ini orang bercakap, oh YAPIM ni jaga anak yatim, jaga orang miskin, buat kerja-kerja kebajikan. Harus diingat bahawa YAPIM mempunyai dua orientasi penting, objektif yang diletakkan di dalam trust deed ini, iaitu satu organisasi yang bertujuan untuk menjana ekonomi umat Islam. Dan daripada konteks ekonomi umat Islam inilah akhirnya boleh digunakan sebahagiannya untuk kerja-kerja kebajikan. Dan model YAPIM ini adalah model yang antara yang paling baik sekali, dan bahkan saya boleh katakan terbaik dalam konteks dunia hari ini, kerana IDB, Bank Pembangunan Islam pun banyak kali melihat model YAPIM dalam konteks bagaimana penjanaan ekonominya. Dua penjanaan ekonomi yang paling besar yang harus kita ingat. YAPIM mempunyai, pertama, sistem Ar-Rahnu yang pertama diperkenalkan di dunia pada 1993 dan terbukti sebagai satu sistem kewangan ataupun instrumen kewangan Islam yang diiktiraf seantero dunia dan menjana keuntungan. Saya boleh berkongsi penjanaan keuntungan daripada Ar-Rahnu ini saja, pendapatan sehingga 2015 ini telah mencecah 83 juta ringgit daripada Ar-Rahnu, yang mana YAPIM ada 202 cawangan seluruh Malaysia. Dan Ar-Rahnu hari ini menjadi satu model kepada seluruh dunia dalam konteks penjanaan ekonomi. Dan pada tahun 1986, YAPIM sekali lagi membuktikan bahawa model memperkenalkan sistem kewangan Islam ini diiktiraf daripada antarabangsa apabila memperkenalkan sistem mikrokredit Islam. 86 bekerjasama dengan USM yang akhirnya tercetusnya Amanah Ikhtiar Malaysia, yang hari ini AIM telah memberikan banyak kebajikan dan juga banyak keistimewaan kepada orang miskin dan miskin tegar. Dan ini adalah hasil daripada YAPIM. YAPIM peringkat awal injek 10 juta pada peringkat awal 1986 itu. Saya nak sebutkan di sini supaya kita jelas raison d'être, dengan izin, the reason for establishment of YAPIM, ataupun kenapa YAPIM itu ditubuhkan. Bukan hanya untuk menguruskan soal kemiskinan dan juga hal anak yatim. Itu sebahagian saja. Untuk pengetahuan juga, YAPIM mempunyai 17 agensi-agensi di bawah kawasiliaannya, termasuklah daripada 17 ini 7 koperasi, 11 anak syarikat. Daripada 17 ini, hanya satu saja yang dianggap sebagai, dengan izin, cost center ataupun tempat di mana kita belanja duit, iaitu pemangkin. Pemangkin ini yang menjadi satu isu, iaitu Yayasan Pembangunan Anak Yatim dan Miskin, itu pemangkin. Yang lain-lain ini adalah bertanggungjawab dalam menjana keuntungan, menjana ekonomi bagi YAPIM dan juga anak-anak syarikatnya. Dan sebab itulah bukan saja Ar-Rahnu, sebab Ar-Rahnu ini adalah the core business yang telah membuktikan kejayaan YAPIM, tetapi juga ada perniagaan-perniagaan yang berkaitan dengan emas, ada perniagaan-perniagaan yang berkaitan dengan MAT. YAPIM Smart sudah pun mula beroperasi tahun ini, dan banyak lagi. Yang akhirnya YAPIM hari ini mempunyai aset bersih 2014 138 juta, Disember sehingga Disember 2015 projection dengan izin 190 juta, yang mana aset keseluruhan hingga hari ini ialah 1.034 bilion ringgit ataupun 1034 juta ringgit. Jadi 1034 juta ringgit aset ini adalah aset yang di dalamnya terkandung aktiviti-aktiviti penjanaan ekonomi, dan daripada penjanaan ekonomi inilah digunakan untuk aktiviti-aktiviti lain. Saya sebutkan ini kerana penting sebab saya nak memecahkan segala sangkaan-sangkaan buruk yang mengatakan seolah-olah pembayaran allowance dan sebagainya menggunakan duit anak yatim, menggunakan duit kebajikan, which is yang tidak betul sama sekali, palsu, bahkan fitnah yang jahat. Yang pertama, yang keduanya, untuk menjawab soal bagaimana menteri memantau YAPIM sehingga kedua orang pegawai tinggi dapat allow ni, kita kena ingat, saya sebutkan tadi, kuasa mutlak adalah terletak pada ahli-ahli lembaga pemegang amanah. Betul, dilantik oleh Perdana Menteri. Itu salah satu cara kita nak memantau, melantik ahli lembaga pemegang amanah.
dan meletakkan dasar-dasar. Dasar dia apa? Dasar seperti mana yang dipersetujui juga oleh Perdana Menteri. Ada tanda tangan Perdana Menteri ini tadi yang mengatakan bahawa YAPIM perlu menjana ekonomi umat Islam. Dengan cara macam mana? Cara yang diberkati dan dipatuhi oleh syariah. Sebab itu dia ada lembaga penasihat syariah. Dan Ar-Rahnu ini, untuk pengetahuan bagi mereka yang mungkin tak biasa dengan perkataan Ar-Rahnu ini kalau orang ingat sebagai pajak gadai Islam, tapi sebenarnya tak betul. Dia bukan bentuk pajak gadai. Dia adalah kontrak yang bersifat simpanan dan juga kontrak yang bersifat pinjaman. Saving maknanya orang boleh menyimpan emas atas kontrak wadiah dengan izin, dan juga daripada kontrak tersebut dia akan memberikan pinjaman kepada mereka yang nak dibiayainya, maknanya dalam menggunakan prinsip qardul hasan. Untuk pengetahuan semua, daripada prinsip Ar-Rahnu ini saja, YAPIM mempunyai 202 cawangan seperti mana saya sebutkan tadi. Dia mempunyai 4.5 bilion nilai pembiayaan dan 450 juta nilai, orang kata gadaian tetapi nilai simpanan atas prinsip wadiah saya sebutkan tadi. Sebab itulah model ini adalah model yang terulung. Dan dalam konteks pemantauan ini juga, YAPIM diaudit oleh Jabatan Audit Negara. Saya ada di sini juga laporan audit negara tahun 2014 yang menunjukkan bahawa tidak ada masalah dari segi tata cara kewangan, dari segi tata cara operasi dan pengurusan yang ada. Dan yang ketiganya, Datuk Pengurusi, berhubung dengan pemberi allowance ini adalah kuasa mutlak lembaga pemegang amanah yang mana menteri pun tidak campur tangan dan menteri tak tahu pun berapa jumlah yang diperolehi. Kerana di bawah trust deed ini disebutkan dengan izin, the trustees shall out of the fund pay all costs and expenses of or incidental to the management of the fund, including payment of reasonable allowances to the trustees or the execution of any of the trust or power of this deed. Dan sebab itulah apabila persoalan dibangkitkan pegawai tinggi YAPIM mendapat allowance 80,000 adalah tidak benar, kerana dia ada pecahan-pecahan, dia duduk di beberapa, tetapi itu pun diluluskan oleh lembaga pemegang amanah yang mana menteri tidak ada kuasa untuk campur tangan, kerana menteri hanya boleh menasihat, tetapi nasihat pun kalau ada sebarang bentuk penyelewengan. Tapi dalam konteks ini kita harus mengakui, sebab itulah perbincangan saya dengan menteri, kalau misalnya ada isu-isu berbangkit soal tadbir urus, kita akan melihat kembali sama ada proses polisi tadbir urus, bukan penyelewengan, kerana ini bukan ada isu penyelewengan, ini isu persepsi kenapa allowance ni tinggi dan sebagainya. Sebab itulah saya kena sebutkan di sini bahawa YAPIM mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan berapa allowance yang nak bagi, sebab dia ada 1.034 bilion. Nak bayar 50,000 ke 100,000 ke, yang paling penting kita tahu bahawa YAPIM ada keuntungan, tak guna duit-duit kebajikan, tak guna duit-duit anak yatim, tak guna duit orang miskin. Itu yang paling penting. Jadi itu yang saya rasa kita perlu faham dalam konteks ini. Okey. Yang kedua, isu berkenaan dengan apakah keperluan kursus untuk diadakan di pelajar-pelajar di luar negara. Ini pun isu pemantauan juga. Again, saya nak sebutkan di sini, minta maaf. Sekali lagi saya sebutkan kat sini, soal operasi dengan izin, day to day operation of YAPIM. YAPIM nak buat apa sekalipun, kerja-kerja amal ke, kerja-kerja kebajikan ke, nak buat program di luar negara ke, itu hak YAPIM. Soal YAPIM nak menjemput menteri, nak jemput timbalan menteri, nak jemput siapa pun ahli parlimen, nak bayar untuk kos untuk dia pergi, itu terserah pada YAPIM. Tidak ada kuasa, ataupun kuasa itu adalah terserah, terletak di bawah pengurusan YAPIM dan juga lembaga pemegang amanah. Kalau nak bandingkanlah, saya pun buat kira-kira lah dengan kos yang dikatakan 590,000 di US, nak bandingkan dengan 1.34 bilion, maknanya jumlah dia hanya 0.0063% saja nisbah dia. Maknanya tetapi inilah saya katakan soal andaian tadi. Saya Menteri. Ya. Tapi yang berhormat tak tanya soal. Ada, abang. Okey. Ya, sila. Betul tak Lenggong? Lenggong betul kan? Lenggong tanya soalan tadi. Okey, right. Terima kasih Datuk Pengurusi. Terima kasih Tuan Menteri. Sila.
Okey, Ya, Lenggong. saya ada Ya. write up tu semua. Apa yang Timbalan Menteri baca tadi, the background of Yapin, saya ada semua maklumat itu. Tapi isunya di sini adalah, sekiranya ada wang begitu banyak, adakah kita nak biarkan sekiranya ada penyelewengan, mismanagement dan sebagainya? Dan isu yang kedua di sini adalah, sebagai seorang menteri, adakah wajar untuk pergi ke satu program dengan menggunakan wang begitu banyak dan dengan program-program yang tidak mendatangkan faedah? Jadi saya rasa memang menteri bertanggungjawab untuk membersihkan nama dia, kerana saya tidak mahu seorang menteri agama dipalitkan dengan kerja-kerja yang sedemikian. Saya pun mengharapkan YB Ampang pun jangan terpalit dengan fitnah-fitnah di luar sana. Sebabnya saya dah terangkan, maknanya itu hak mutlak Yapim lah. Dan kalau nak dikatakan, kalau nak tuduh macam-macam, kata nasib baik dia tak menggunakan, dia dah tak gunalah perkataan menggunakan duit anak yatim dan miskin. Sebab saya dah jelaskan, kalau sebelum ni diviralkan semua menggunakan anak yatim miskin untuk pergi ke US dan sebagainya. Dan kita kena ingat, Yapim pun dah mengeluarkan kenyataannya bahawa program ini bukan hanya satu program, ada beberapa program, dan program ini termasuklah daripada agenda Yapim sendiri. Dan sekali lagi, saya tak mahu membahaskan perkara ini kerana itu hak Yapim untuk menentukan apa saja program, asalkan dia diluluskan oleh ahli lembaga pemegang amanahnya dan terbukti Jabatan Audit Negara melihat tidak ada masalah. Dan mengikut laporan 2014, kita hanya sebagai menteri ataupun timbalan menteri, kita hanya melihat apa yang telah dibuat oleh Jabatan Audit Negara. Takkanlah kita pula nak mencampur tiap-tiap hari nak tengok apa yang ketua pegawai eksekutif, presiden buat, pengarah lembaga pemegang amanah. Maknanya tak perlulah diorang dibayar gaji, dibayar allowance, baik bayar menteri ataupun timbalan menteri saja. Jadi saya rasa inilah satu perkara yang kita kena faham dari segi konsep urus takbir, kan? Adanya job scope, adanya tanggungjawab tertentu. Dan sebab itulah dalam konteks ya, saya menangkan. Ya, sila Bukit Kantang. Terima kasih pengurusi. Terima kasih Menteri. Atas penjelasan yang diberi tadi. Memanglah kita tengok dari segi undang-undangnya, itu hak yang ada kepada Yapim. Tapi saya harapkan supaya benda ni benda yang melibatkan atas nama Yapim, Yayasan Pembangunan Islam. Kemudian pula nama khusus pun yang agak 290,000 buat di Paris. Jadi ini yang menyebabkan saya rasa benda-benda seperti ini yang perlu diambil kira. Hak yang lepas tu lepas, dan akan datang tu kita harapkan. Kerana ini soal imej. Kerana saya telah dapat macam-macam WhatsApp. Hak yang orang menderma RM5, RM10 itu sudah pun nak tarik diri. Ini satu perkara yang perlu diambil perhatian oleh pihak menteri, walaupun tak ada kuasa kurang-kurangnya untuk menasihat lembaga Yapim. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya yang berhormat Datuk Bukit Urusi, Kantang. sikit saya nak tambah sikit saja. Bagilah peluang saya jawab. Sikit saja, sama-sama. Sikit je. Jadi oleh kerana itu, Menteri, oleh kerana isu ni sudah berbangkit dan terbongkar, apakah pendirian kementerian sama ada akan menyemak semula dan perbetulkan keadaan yang kita rasa tidak tepat dan tidak sewajarnya berlaku? Yang berhormat, tadi saya dah sebutkan, mungkin yang berhormat terigau sekejap ke? Saya dah beritahu, kata kalau ada masalah dari segi takbir urus, sekarang ni saya dengan menteri bertanggungjawab akan melihat kembali soal proses, polisi dan sebagainya. Soal perundangan tidak ada isu, soal peraturan tidak ada isu, penyelewengan pun tidak ada isu. Sekarang ni adalah isu sama ada berlaku atau tidak masalah takbir urus. Kan? Contohnya, sebab saya katakan, sometimes we deem it as legally right, dengan izin, tetapi we have to ensure it is also morally right. Jadi itu antara perkara yang kita akan pastikan untuk dilaksanakan. Ya, lebih. Terima kasih Mursy, terima kasih Menteri. Daripada pembentangan tadi, bolehkah saya simpulkan bahawa Yapim ini sudah jadi satu badan korporat yang begitu banyak dananya dan sebahagiannya digunakan untuk kebajikan masyarakat Islam, dan kalau betul begitu boleh bagi sedikit persen banyak mana keuntungan daripada Yapim disalurkan kepada masyarakat Islam? Saya ada soalan sekali, Kota Raja ada soalan sikit. Apa saya jawab soalan Kota Raja? Berkaitan. Okey. Tadi. Okey, saya cuma nak tahu sekarang Yapim dah jadi satu badan korporat yang besar. Asal modalnya dari mana? Modalnya sebahagiannya daripada pinjaman kerajaan awal-awal dulu, sebahagiannya daripada penjanaan sendiri. Sebab itu saya katakan tadi, dia bermula daripada kecil.
Ar-Rahnu ni peringkat awal satu cawangan je. Tak menggunakan modal besar, tetapi akhirnya ingat itu antara modal, itu antara the success story yang patut kita banggakan. Hari ini orang memalikkan Yapim, seolah Yapim ini tidak ada langsung manfaatnya kepada umat Islam. Walhal Yapim ini menjadi contoh dan model kepada dunia dalam konteks Ar-Rahnu. Sebab itulah hari ini saya setuju dalam perkara tertentu takbir urus tu kita akan selesaikan. Termasuklah isu-isu kebajikan. Saya sebutkan bahawa ada perkara-perkara yang kita sebutkan, bahawa contohnya dari segi komunikasi. Mereka perlu pertingkatkan dari segi komunikasinya. Bagaimana disalurkan. Kerana saya dapat dokumen di mana mereka salurkan duit-duit yang skim potongan gaji dan sebagainya. Jelas kerana untuk pengetahuan, Yapim ni, sebab tu saya katakan tadi, dia punya objektif dia, model dia amat unik. Dia macam tabung haji lah. Tabung haji ni unik. Sebab tu orang semua nak ikut tabung haji. Dia bukan menguruskan orang haji saja. Dia menguruskan pelaburan. Akhirnya boleh bagi subsidi kepada orang haji pula. Model itu yang ditunggu oleh orang. Macam juga Yapim. Objektif dia betul menjana ekonomi. Tetapi ekonominya sebahagian besarnya salur kepada kebajikan juga. Termasuk memberikan ruang dan peluang kepada orang ramai yang mana nak masuk turut sama bersedekah. Dan sebab itulah adanya lembaga pemegang amanah, adanya lembaga syariah. Kerana dalam konteks syariah, ini YB Kuala Lurus pun tahu, dana-dana tabarruk, dana-dana kebajikan, dia tidak boleh bercampur dengan dana-dana tijari, dana-dana perniagaan. Dia kena separate, dia kena berasingan. Dan itu yang dijaga oleh Yapim. Saya sendiri tengok akaun-akaun dia. Saya tengok mana akaun dia, mana akaun dana kebajikan, mana akaun dana keuntungan. Itu prinsip asas di dalam urus takbir syariah. Dan saya pasti dan saya yakin sehingga hari ini bahawa tidak ada penyelewengan dalam konteks itu. Sebab itulah kita tidak berkata bahawa kita tak ada kesalahan langsung. Bila timbul isu ni, sebab itulah saya dengan menteri akan memperhalusi takbir urusnya bagaimana. Betul ke apa yang dibuat dari segi proses selama berpuluh-puluh tahun ini. Sebab itulah dalam konteks penyaluran amal jariah ni macam-macam. Bahkan untuk pengetahuan, Yapim lah yang duduk sponsor majlis musabaqah tilawah Al-Quran, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, yang duduk membantu amal jariah untuk dalam ikasih tu. Macam-macam program saya ada daripada 1984 hingga 2014. Peruntukan untuk keseluruhan amal jariah, memantap skim sumber amal orang miskin, memperkasa sosioekonomi ummah melalui program mikrokredit Ar-Rahnu, membangun komuniti cemerlang melalui program kecemerlangan komuniti, memangkin gerakan pemerkasaan ekonomi ummah, membantu anak-anak miskin dan juga anak-anak yatim. Untuk pengetahuan yang berhormat juga, Yapim ada 5,200 orang anak-anak yatim dan miskin di bawah tanggungannya. Termasuk yang berada di luar negara. Sebab itu salah satu program dia ke luar negara adalah untuk melaksanakan program-program dengan anak-anak yang telah pulih saja. Dan bukan itu saja, untuk mengurangkan kos, Yapim bukan saja bekerja secara menyendiri ataupun mandiri, dia bekerja secara Blue Ocean Strategy dengan izin. Dengan kata lain, dia bersama dengan JAKIM, dia bersama dengan JAWI, dia bersama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dia bersama dengan agensi-agensi termasuk kedutaan-kedutaan untuk melaksanakan beberapa program yang bermanfaat kepada pelajar-pelajar. Ya, Mas Senator, panjang lagi isu Yapim. Okey, saya rasa itu saja. Sikit lagi sikit. Ada dua yang namanya Muhammad. Ya. Ya, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin dapat sedikit penjelasan kerana isu ini berbangkit kerana digambarkan kepada masyarakat bahawa seorang Menteri Agama telah menggunakan wang Yapim untuk pergi berjoli. Saya rasa itu satu gambaran yang cuba dibangkitkan oleh pihak-pihak tertentu. Bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri mengesahkan daripada apa yang saya tahu, Yang Berhormat Menteri terpaksa mengorbankan masanya terbang berpuluh-puluh jam dan sampai saja beliau secara resmi berhubung dengan kedutaan, dan duta juga mengiringi berbagai-bagai program yang dijalankan, termasuk menghadiri satu majlis Midwest Cape di mana ribuan pelajar Malaysia daripada seluruh Amerika Syarikat berhimpun secara tahunan, dan kebanyakan menteri-menteri yang dijemput untuk meresmikannya tak dapat menghadirkan majlis itu. Dan
itu juga turut dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri dalam lawatan yang sama. Dan Yang Berhormat Menteri juga pada waktu itu menghadiri, mengunjungi beberapa institusi pendidikan, mengadakan dialog-dialog dengan pelajar siang dan malam. Keseluruhan lawatan Yang Berhormat Menteri itu adalah satu lawatan yang dibuat dengan begitu transparan sekali, berbeza dengan tuduhan yang menggunakan duit anak yatim untuk pergi berjoli. Apakah benar maklumat yang saya terima itu? Ya, benar sekali Yang Berhormat. Sebenarnya program Sikit, sama-sama isu sikit saja. saya Sama. kalau sama tak perlulah. Boleh? Boleh. Sama aja, saya nak extend sikit daripada apa yang Datuk Pengerusi mengatakan tentang persepsi bahawa apa dia duit anak yatim dan sebagainya. Cuma soalan saya, Yang Berhormat Lenggong yang bising, yang Berhormat Lenggong dah sokong Ampang tadi. terima kasih Lenggong. Okey, soalan saya adalah Menteri, adalah kenapa biayaan perbelanjaan untuk perjalanan ke United States tadi itu dengan total amount of 318,000 itu dibiayai oleh pemangkin. Pemangkin adalah Yayasan Pembangunan Anak Yatim Miskin. Ini soalan saya. Terima kasih. Okey, minta maaf. Pertamanya tu saya katakan tadi, Yang Berhormat Ampang jangan terpengaruh dengan viral fitnah. Yang dokumen yang tu pun kena baca habis. Yang bayar bukannya pemangkin, paid by Yapim. Disebut cop dalam atas dokumen pun boleh tengok. Sebab tu kena tengok juga dokumen tu. Betul lah dokumen tu betul atau tidak, itu saya nak tahu juga. Daripada mana dapat? Okey, sebab tu saya katakan tadi, soal perbelanjaan allowance yang tinggi ke perbelanjaan 100,000, 200,000, itu bukan bidang kuasa menteri, itu bidang kuasa lembaga dan juga pengurusan lah. Soalnya sekarang ni, okey, isu yang berbangkit yang dibawa oleh Yang Berhormat kata tadi, program Midwest Scheme adalah program tahunan seperti mana yang disebutkan, yang melibatkan lebih daripada 1,000 orang, bukan saja di Amerika Syarikat tetapi di Kanada. Dan program itu memang acara tahunan yang diambil kesempatan untuk buat program susulan ataupun program-program sampingan. Bukan saja program bersukan tetapi program-program sampingan. Sebab itulah salah satunya kursus perkahwinan, program motivasi keusahawanan, program-program program penerangan isu-isu semasa. Kenapa? Dan kena faham bahawa kursus perkahwinan yang ada bukan perkahwinan nak cerita macam mana berkahwin. Bukan. Isunya kerana beberapa tahun kebelakangan ini banyak kritikan dilontarkan kepada Yang Berhormat Menteri, kepada Yapim. Apa dibuat bila ada kes pelajar kita di England berkahwin, mencium mulut antara lelaki dengan lelaki. Ini tajaan daripada JSC. Dan orang kata, apakah tindakan JAKIM, apa tindakan menteri untuk menangani isu LGBT ini? Dan sebab itulah kita perlu engage dengan izin. Kita perlu turun kepada pelajar-pelajar tersebut. Dan ini inisiatif YAPIM yang bagi saya adalah inisiatif yang mulia. Selain mereka membuat program sesama pelajar-pelajar yang di bawah pembiayaan mereka, pelajar-pelajar dianggap sebagai pelajar miskin dan anak yatim ini, mereka mengembangkan kepada pelajar-pelajar lain. Dan bila dilihat program ini adalah program yang bermanfaat, dipanggil menteri bersama. Soal golf itu pun sebahagian daripada program Midwest Game. Tetapi kita kena ingat bahawa ada juga peruntukan-peruntukan yang mana YAPIM juga menjadi penajarnya. Sebab itulah perkara ini kita kena tengok dan kita kena teliti. Betul, soal sekali lagi saya sebutkan, saya pun tidak mahu nak mempertahankan organisasi kalau jelas penyelewengan. Tetapi setakat ini tidak ada isu penyelewengan. Isunya ialah hak mutlak pengurusan. Saya rasa saya kena beki kepada banyak lagi pengurusi, Datuk Pengerusi. Yang lain boleh lah. Saya rasa dah banyak dah. Menteri, Saya dah terlalu. saya ada sikit. Sikit je lagi. Last. Tak apalah. Bagi tanya. Depan ni. Sikit last. Okey, boleh. Ya, saya mesti. Okey, last. Okey. Sekarang ni Tuan Musi, saya rasa kita tidak pertikaikan kejayaan YAPIM dan sebagainya. Itu bukan isu dia. Dan kita amat, boleh saya habis, kita amat berbangga dengan kejayaan itu semua. Itu tidak timbul. Tidak ada siapa question benda itu. Tapi isu saya, isu yang ditimbulkan ini, saya nak minta penjelasan daripada Menteri. Apa jadi kepada 588,930 mereka yang mencarum tiap-tiap bulan dia carum. Okey, itu satu. Yang kedua,
Dah cakap dah. Buang masa betul lah. Dah cakap lah. Sepang aku tanya. Okey. Saya dah faham. allowance yang diterima oleh seorang, allowance yang diterima dengan keluarga dia semua menjangkau 1 juta setahun. Isu dia ialah dia punya legally right but morally wrong. This is what we are addressing to you. Anda sebagai menteri perlu lihat perkara ini supaya tidak mencemarkan nama baik Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam. Itu saja. Saya tak payah ceritalah apa ni Yapim berjaya ni, kita terima, tapi morally wrong itu yang kita minta supaya diberikan penjelasan. Jangan nak defend benda yang morally wrong is still wrong. Terima kasih. Okey. Yang berhormat, saya dah terangkan tadi, banyak lagi program-program yang kebajikan yang dibuat dan kita tak guna langsung. Yapim tak gunakan langsung duit-duit SPG, skim potongan gaji jariah, dan program-program ini banyak. Nanti boleh tengok laporan dalam website Yapim pun apa aktiviti-aktiviti dia. Soalnya yang paling penting sekali kita nak pastikan supaya tidak ada penggunaan wang-wang yang dituduh ataupun difitnah, guna duit anak yatim, guna ini persepsi yang dibangkitkan. Saya syukur kalau Yang Berhormat Padik Bunta sendiri boleh jadi orang yang pertahankan Yapim selepas pada ini. Boleh? Sikit Menteri. Okey, terima kasih banyak. Tidak ada masalah. Kesimpulan sikit. Mempertahankan Yapim Ini tidak ada sikit, masalah, sikit, tapi soal Kesimpulan sikit je. macam mana seorang boleh terima gaji sampai 1 juta Nak bantu Menteri. Itu isu dia. Pukul 9 lah. Kesimpulan nak bantu Menteri sikit. Minta. Kesimpulan Menteri nak saya bantu. Tak apa. Kami apa? Saya sebenarnya nak bagi sangat kepada YB Kuala Negros, tapi soal masa dan juga terlalu panjang lah. Saya ditegur oleh pengurusi. Apatah lagi YB Kuala Negros ni bakal bersama-sama dengan kita. Kan? Itu yang lebih saya rasa hangat. Ya, betul. Okey. Ini dah isu politik lah ni, saja nakal lah ni, isu politik lah ni. Yang Berhormat Padik Bunta ni, soalan Jakim ni. Yang Berhormat Padik Bunta tanya apa peranan Jakim berkenaan dengan mengatasi kelahiran ekstremisme. Saya rasa kalau nak sebutkan satu persatu yang banyak, tetapi kena ingat dari segi dasar. Dasar yang kita perkenalkan soal dasar wasatiyah ini. Soal wasatiyah ini adalah perimbangan ataupun keadilan ataupun kesederhanaan yang menolak sama ada pelampauan ke kanan, al-ghulu wa tatarruf fi din dengan izin, yang bersifat ifrat, pelampauan, ataupun pelampauan yang bersifat radikal, IS lah, ekstremisme dan sebagainya, dan juga pelampauan dari segi ke kiri juga, iaitu ada kecenderungan untuk kita memperlonggarkan agama, tasahul fid din ataupun tafriq. Kita ada kecenderungan soal liberal, soal pluralisme, soal LGBT. Ini antara perkara-perkara yang diperjuangkan oleh Jakim, tetapi Jakim bukannya bekerja secara mandiri. Jakim bersama dengan agensi-agensi lain. Jakim bersama dengan Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Jakim bersama dengan KDN. Dan untuk pengetahuan juga, secara spesifiknya, kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa bertindak penjelasan konsep jihad yang dipengerusikan oleh yang berbahagia Ketua Pengarah Jakim dan dianggotai KDN, KPM, KKMM, MAIN, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, IKIM dan lain-lain, dan diselaraskan maklumatnya bersama dengan PDRF. Ini antara yang perkara yang lebih jelas di samping program-program kesedaran, memberikan kesedaran, termasuklah program memberikan kesedaran kepada anak-anak kita di luar negara. Itu pun termasuk dalam agenda untuk memastikan tidak berlakunya ekstremisme. Yang paling penting sekali, mendaulatkan manhaj ataupun pendekatan wasatiyah. Yang kedua, ditanya juga berkenaan dengan apakah Jakim mempunyai hala tuju yang jelas atau Jakim hanya berkhidmat kepada kerajaan yang ada. Ini soalan prejudis. Awal-awal lagi dah ada zon. Saya baca ayat Quran tadi, jangan ada zon. Hala tuju yang jelas, sudah tentulah Jakim yang ditubuhkan punca kuasanya daripada Majlis Raja-Raja dan menjadi sekretariat kepada Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam, memainkan peranan yang paling penting dalam mengkoordinasi dan menyelaraskan hal ehwal agama. Dan dalam konteks ini, sebagaimana yang Berhormat pun tahu, apabila yang Amat Berhormat Perdana Menteri memperkenalkan indeks syariah, sebenarnya indeks syariah ini adalah salah satu cara untuk kita mengukur di mana tahap pelaksanaan dan pematuhan dalam konteks maqasid syariah, matlamat syariah.
Jadi bila kita tahu di mana kedudukan kita, barulah kita boleh bergerak ke hadapan dalam konteks hala tuju nak merencanakan yang lebih besar lagi. Kerana kerajaan inilah sebenarnya yang telah melaksanakan pelbagai agenda Islam. Daripada tahun kita merdeka sehingga hari ini, tengoklah dari segi pendidikannya, ekonomi, sistem perbankan Islam, kewangan Islam, takaful, pendidikan kita ada JKOF, kita ada KAFA, imam-imam kita biayai semuanya. Ini apa lagi yang tak Islamnya? Sebab itulah saya minta daripada masuk PAN, lebih baik masuk Barisan Nasional. Okey. Saya rasa ini kita ada prejudis. bertanya apakah tindakan Dah, dan juga ini langkah-langkah. Soalan saya cukup terang. Soalan saya cukup jelas. Saya kata ke mana hala tuju Islam. Itu soalan simple. Jadi tiba-tiba menteri kata saya zon. Baca ayat tu tak kena konteks tu. Jadi anda hanya diminta jawab. Kalau jelas lah. Tak payah nak kait-kait suruh masuk sini, masuk sana. Tidak ada. Negara ni kalau tidak ada pembangkang, saya rasa lama dah rosak dah. Ya, terima kasih. Barisan Nasional. Terima kasih yang Muhammad pada Muntah. Ya. Bukan apa. Jadi kalau nak menjawab, jangan juga prejudis kepada soalan. Saya tak Terus jawab prejudis. saja. Saya tidak prejudis. Jadi saya harap jawab dengan tepat, tak payah nak perendang-perendang. Yang Muhammad pada Muntah, saya bukan prejudis, saya menghulurkan tangan. Bukan. Islamiah. Sekarang nilai persaudaraan dan Itu Islam. klasiknya teori. Sekarang ni kepelbagaian dalam kesatuan itu yang kita perjuangkan. Okey, terima kasih. Teori klasik. Teori yang agak kuno. Okey. Saya nak menjawab juga soal yang dibangkitkan oleh YB Seputih. YB Seputih dia membangkitkan kajian syariah, indeks syariah dalam 8 aspek. Bagaimanakah kerajaan akan beri penilaian dalam kesemua aspek berkenaan dan adakah ianya akan dijadikan asas dalam membuat semakan perlembagaan Malaysia. Pertama sekali, saya rasa dah banyak kali dijelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya akan memberikan kaedah bagaimana untuk mengukur indeks syariah ini dalam jawapan bertulis. Tetapi saya nak ambil kesempatan di sini juga untuk pengetahuan YB Seputih. Bila kita kata indeks syariah ataupun indeks maqasid syariah, dia bukan saja hanya terbatas kepada orang Islam, sebab maqasid syariah ini adalah matlamat the ultimate objective or the higher objective of syariah. The higher objective of syariah dengan izin pengurusi ataupun matlamat yang tertinggi dalam konteks syariah adalah untuk memastikan keadilan. Keadilan bukan hanya untuk orang Islam, keadilan juga untuk orang bukan Islam seperti mana yang YB Seputih. Dalam konteks inilah sebab itu prinsip maqasid syariah diteraskan kepada ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak diturunkan Islam itu kepada Nabi Muhammad kecuali memberi rahmat kepada seluruh alam. Sebab itu apabila kita nak mengukur 8 bidang utama, pendidikannya, keselamatannya, ekonominya, pendidikan, perundangan dan sebagainya, sudah tentu kita nak melihat dalam konteks maqasid mencapai keadilan tadi. Apakah dari segi pendidikan kita hanya memfokuskan kepada orang Islam saja? Kita hari ini, negara kita Malaysia antara negara yang paling Islamik dan paling menghargai prinsip ta'aruf di dalam Quran yang menyebut li ta'arafu. Allah jadikan manusia ini berbagai-bagai kaum, berbagai agama untuk apa? Untuk saling kenal mengenali. Dan pengiktirafan ta'aruf ini, pengiktirafan dari segi integrasi nasional ini dizahirkan kerana kita satu-satunya negara di atas muka bumi Allah setakat ini yang ada sistem pendidikan aliran pelbagai, dan kita allow this, kita benarkan ini. Kerana apa? Kita menghormati YB Seputih sebagai orang yang bukan Melayu Islam, kita menghormati orang lain. Sebab itulah rahmat ini kita kena kaji sama ada kita berlaku adil kepada semua kaum dalam konteks pendidikan umpamanya. Sebab itulah kaedah ukuran dan sebagainya, YB nak tahu, saya boleh berikan nanti jawapan secara bertulis secara khusus. Lepas pada itu kalau nak tahu lagi, boleh kita sama-sama kita minum air kat luar. Minta penjelasan. Okey. Yang berhormat pada sebelum Muhammad Menteri tentang indeks syariah ni. Kalau ini adalah apa yang disebutkan yang Jangan tentang sukra, keadilan. jangan betul dulu. Jadi saya nak tahu apakah ranking bagi Jabatan Perdana Menteri yang kali bagi bajet yang akan datang, dia potong peruntukan untuk Suhakam, potong peruntukan untuk Institut Integriti Malaysia, dan potong lagi bagi pendidikan, PDPTN loan,
dan juga potong bagi kesihatan. Jadi adakah semua ini menunjukkan yang ini kerajaan Barisan Nasional capai indeks syariah yang amat tinggi, yang paling adil kepada semua. Okay, terima kasih YB Seputih. Sebenarnya banyak sebenarnya banyak lagi sebenarnya. Saya terpaksa berlaku adil. Apalah, kita bertiga bagi ni. Okey. Tiga bagi. Sebab yang ke-11 untuk jawapan-jawapan lain untuk JKSM semua ni saya rasa kita buat Satu minit je, satu Menteri. secara bertulis lah. Menteri, satu minit Saya je. dah tunggu dari tadi nak jawab soalan. Nak dengar jawapannya. Saya nak dengar malam ni. Balik pukul 2 pun pukul 2. Jawab pasal Mawi sana. Yang berhormat. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat, mengatakan negara kita adalah negara Islam yang terbaik, yang nak mengamalkan keadilan. Saya ingin tahu sejauh mana Makasih Syariah apabila dari sudut keadilan. Kita bagi contoh di Kelantan, contoh sampai hari ini royalty tak dibagi ke Kelantan, peruntukan pembangunan tidak seimbang. Dan kalau betul-betul nak tengok cara syariah, Ada kena-mengena. isteri pada isteri pun tak patuh syariah, aurat pun tak tutup. Macam mana nak patuh syariah? Itu lagi tajuk, lagi tajuk. YB, Tak ada modal. Sepang dah TKO. okey. YB rantau panjang harus berlaku adil. Kalau kita nak bincangkan berkenaan dengan Kelantan, saya rasa kita kena buat satu sesi khas. Kita boleh tunjukkan segala peruntukan daripada dulu sampai sekarang kepada Kelantan, melebihi royalty pun. Tetapi yang paling utama sekali tadi, saya rasa Yang Berhormat masih lagi menggemakan prejudis-prejudis di luar. Kita kena tahu beza antara dosa-dosa peribadi dengan dosa-dosa awam. Soal orang tak pakai tudung, orang tak itu soal peribadi. Kita bercakap soal negara. Soal negara hari ini, bila kita cakap dasar-dasar Islam daripada sekolah rendah, sekolah menengah, adanya JECOF, adanya KAFA, ada guru peringkat Islam, kita ada 51,000 guru peringkat Islam, kita ada Universiti Islam Antarabangsa, kita ada Universiti Sains Islam Malaysia, kita ada Darul Quran yang tak sempat saya nak jawab. Semua ini adalah sebahagian daripada agenda Islam yang dilakukan oleh kerajaan ini. Saya rasa Yang Berhormat bagi pengusi, Yang Berhormat pengusi, saya rasa yang lain tu saya minta izin untuk dijawab secara bertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini takut-takut sepang dah TKO. Sepang dah TKO. Sepang dah TKO. Saya rasa jawab sikit lah. Ini indeks syariah yang keberapa? Apa tiba-tiba berhenti ni? Orang tunggu daripada pagi tadi. Menteri hebat. Menteri hebat Jawab sikit. Selamat. Yang Berhormat. Ini menteri penakut lah. Tak ada kelak. Suruh Yang Berhormat. Yang Menteri dah siap Yang Berhormat. Kita tak sampai. Kita sanggup tunggu. Suruh dia. Orang belah sana tak sanggup tunggu. Tunggu jawapannya. Yang Berhormat. Ini penakut, tak ada jawapan. Lepas tu jawab tulis. Alang-alang tunggu Sehingga jawab. dia sudah capai Ini untuk indeks Yang syariah. Berhormat. Speaker. Suruh Yang Berhormat. Yang Tidak Berhormat. bertanggungjawab. Speaker. Datuk Kursi Terima kasih. jelas. Ini indeks Suruh dia syariah yang balik. keberapa? Tak jawab, jangan jawab lah. Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri akan memberikan jawapan ya. Mana boleh sepang ni cakap. Baik. Dia. Baiklah Yang Berhormat. Sepang dah Last. TKO. Sepang dah TKO. Duduk Yang Berhormat. Datuk Kursi. Yang Berhormat. Ini bukan Terima kasih. kursi. Pada baling tak ada standard. Datuk Tak apalah. Kursi. Terima kasih. Sepang dah TKO. Dah Yang Berhormat. kalah. Dah malu. Yang Berhormat, saya tak benarkan mana-mana Yang Berhormat berdiri dan berucap. Ya. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 9,769,800 untuk kepala B1 hingga B9 dan B40. Anggaran perbelanjaan mengurus 2016 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Penakut, bacul. Yang Berhormat.
Lebih suara bersetuju kepada B1 hingga B9 dan B40 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P6 dan P7 anggaran perbelanjaan pembangunan 2016 diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P6 dan P7 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Mesyuarat di dalam majlis mesyuarat. Datuk, siapa jawab permata? Ya. Jawapan betul. Pemata dah hilang. Pemata dah hilang.